Hai, Assalamualaikum semua. Kali ini doktor nak share dengan anda semua berkenaan dengan weight loss journey doktor sendiri. So, sejak lahir lagi sampailah doktor berumur 8 tahun, elok je ibu dengan ayah doktor jaga doktor lah dari segi nutrition dan overall. Start daripada 8 tahun, sebenarnya dah bermula dah bad habit doktor berkenaan dengan diet ni ya. Di mana doktor suka sangat makan jajan, makanan-makanan ringan ya. Masa tu darjah 2 kan dah sekolah kan, dah pergi sekolah, so dapat duit duit belanja. Masa tu 50 sen je duit belanja. 50 sen tu boleh beli macam-macam lah. Boleh dapat air, boleh beli keropok, boleh beli nasi goreng. Dan dekat sekolah juga kan memang ada jual kan jajan-jajan, keropok lekor lah apa semua tu. So tu memang favourite doktor. Dan siap ada lori yang standby kat tepi tu, jual aiskrim lah, jual cikedis lah. Rare tu perkataan cikedis tu. So, doktor ni sangat suka dengan jajan, sampai kan doktor suka beli jajan yang bentuk-bentuk macam ni tapi dia pendek tau. Makanan-makanan ringan yang doktor suka tu lebih kurang macam snack ku, kan ada yang macam perasa ketam lah, perasa ayam lah kan, ataupun tam-tam. Tu memang favourite lah. Sebab dia kecil-kecil, so dapat macam 10 sen pun dah dapat lah masa tu. 10 sen, 20 sen, 30 sen tu paling mahal lah. So, masa tu doktor akan beli. Contohnya doktor akan kumpul duit belanja setiap hari tu, dan sampai contoh macam doktor ada RM1 kan. So, doktor boleh beli 10 bungkus. Dan doktor akan simpan dekat dalam poket ataupun dekat dalam beg sekolah. Dan sekolah kan dulu-dulu ada meja kayu untuk seorang, dan kemudian ada macam laci yang tak boleh tarik tu, laci kosong je, so kita boleh letak buku-buku. So doktor gunakan letak tepi tu untuk letak air, botol air satu, dan satu lagi snack-snack tu lah. Masa cikgu tengah pandang ke belakang untuk tulis dekat papan hitam, masa tu pakai papan hitam lagi. Sekarang ni tak ada dah kot kan. Masa tu doktor akan cuci makan. Lepas tu bila cikgu pandang ke belakang, doktor akan berhenti mengunyah. Tapi doktor rasa masa tu addiction doktor kepada snack memang sangat teruk lah juga. Tapi masa tu doktor tak perasan, jadi doktor rasa macam tak ada apa-apa, biasalah tu benda best. Dan doktor pula bukan jenis macam orang lain, bila dah makan snack tu rasa kenyang, so tak makan benda lain, so dia akan jadi malnutrition pula. Tapi doktor bila balik makan sedap pula, ibu masak lagi sedap, so makan juga. So snack tu tambah dengan makanan kat rumah. So berat badan doktor tak adalah naik mendadak, so dia akan sikit-sikit kan, setahun dia naik. Tapi doktor tak adalah timbang berat badan masa tu kan budak-budak. Nampaklah perbezaan saiz tu. Sampaikan tahapnya bila naik bas, masa tu doktor darjah 5 macam tu, naik bas dengan kakak doktor, kita orang beza 6 tahun tau. So bila naik bas tu mesti konduktor bas ingat doktor ni kakak doktor tu adik. Itu dari sudut diet, dan kemudian dari sudut aktiviti ya, physical activity. Doktor memang sedentary lifestyle, maksudnya doktor tak buat banyak sangat aktiviti. Doktor tak banyak sangat aktiviti sukan. Hanya aktif pada darjah 1, darjah 2 dan darjah 3. Lepas tu dah tak aktif dah. Doktor memang suka sangat belajar. Jadi kalau ibu sibuk dekat dapur tu, dia tengok tak datang-datang pun Diana tolong pun dekat dapur, dia akan masuk bilik doktor dan tengok doktor tengah meniarap, tengah buat matematik. Mesti matematik selalunya, sebab doktor sangat suka buat latihan, nak latih memori doktor. Tapi doktor tak tipu, doktor memang belajar lah. So in a way, diorang pun macam biar je lah doktor, sebab doktor tak buat benda yang tak elok kan, belajar. So diorang pun okey lah, dan Alhamdulillah kakak doktor pun ada, so dia pun membantulah ibu doktor. So benda tu berlarutan lah. Doktor ni sebenarnya daripada darjah 5 sampailah tingkatan 3, doktor sekolah di sekolah yang perempuan sahaja semuanya. Yang lelaki hanya cikgu je lah, cikgu ataupun ustaz. So masa tu dekat sekolah kebangsaan dan juga sekolah menengah kebangsaan puteri. Sebelum tu sekolah kebangsaan convent lah, dia convert dan tukar tempat. Masa tu doktor agak aktif juga dengan sukan, suka pergi berkawat. Tapi doktor ni agak kurang sikit skill dalam sport masa tu, dan doktor sangat suka dengan badminton, tapi dekat sekolah tu tak ada badminton. So doktor masuk kawat je lah. And then doktor naik ke tingkatan 4, dan Alhamdulillah doktor diterima masuk ke MRSM Serting 2 tahun lah, tingkatan 4 dan tingkatan 5. So masa tu lah adalah permulaannya doktor sekolah, di mana sekolah tu sekolah campur, lelaki dan perempuan.
Tapi yang peliknya, sepatutnya bila dah ada percampuran antara lelaki dan perempuan tu, kita dah expose kepada lelaki dan perempuan, sepatutnya adalah kan rasa macam malu ke, nak kena kuruskan badan ke, tapi tak ya. Itu tidak terjadi pada doktor. Sebabnya masa tu, confident level doktor ni memang sangat tinggi dan doktor memang berada dalam dunia sendiri. Belajar tu belajarlah kan untuk SPM. Tapi doktor akan kerap sangat berangan dan masa tu, doktor menjadikan Siti Nurhaliza sebagai idola. Astaghfirullahalazim. Padahal berat badan masa tu 85 ya. Perasan macam Siti Nurhaliza yang berat ada 50 lebih masa tu. Hadoi. Masa dekat asrama, itu first time berjauhan dengan family, duduk di asrama. Tak ada masalah lah bagi doktor sebab doktor ni adalah seorang yang food lover. Bagilah apa saja pun kecuali batu, besi dan kayu lah, memang insyaAllah doktor akan makan. Masa tu memang doktor tak aktif langsung dengan sukan sebabnya ada lelaki percampuran tu, so doktor memang segan dan malu. Ini memang adalah antara faktor yang menyebabkan remaja-remaja tak aktif. Dan masa dekat MRSM juga, sebulan sekali macam tu, ayah doktor dengan ibu doktor akan datang untuk melawat. So diorang akan bawa doktor outing lah. So masa tu mestilah diorang nak bawa makan tempat yang special sikit kan, sedap sikit makan lah, sekali-sekala jumpa, tu biasalah. So masa tu dekat Serting tu, masa tu kat Bahau lah, ada Pekan Bahau. Itu je lah tempat yang macam up sikit lah kat situ. Dan tempat yang paling best pun kat situ ialah KFC. So setiap kali datang tu mesti pergi KFC tu dan makan kat KFC tu. Doktor biasanya order dinner plate 3 ketul kau terus. Lepas tu ayah doktor akan suruh bungkus bagi kawan-kawan makan. Tapi doktor biasanya akan bungkus dinner plate lah, 3 tu kan. So konon-kononnya nak bagi kawan-kawan lah dekat asrama. Tapi tidak ya, doktor akan simpan dan doktor makan sendiri seorang-seorang. Senyap-senyap. Kemudian doktor diterima masuk ke matrikulasi SSC Sains. Masa tu happy sangat, rasa cantik dan confident level tu masih lagi peringkat tertinggi gitu. Sampailah ke saat doktor buat degree. Masa tu first degree doktor dekat Universiti Melaya berkenaan dengan sains biokesihatan. Masa tu ada sesuatu berlaku, sesuatu berlaku dalam hidup doktor. Apa benda tu doktor kena simpan sendiri, hanya orang-orang yang terdekat saja yang tahu. So masa tu membuatkan doktor berfikir balik dan bila doktor fikir balik, okey, masa tu doktor decide yang aku kena kuruskan badan. So secara jujurnya doktor ada cuba satu jenis produk ni, produk herbal lah. Doktor pakai Sendayu Tinggi. Satu set dia tu ada 3 botol lah Sendayu Tinggi masa tu. Bila doktor makan, doktor rasa panas, macam dia burn kita punya kalori sebab herbal. Dan doktor perasan memang doktor kurang makan. Tapi sebenarnya bila fikir-fikir balik, sebabkan kesedaran doktor tu sudah ada untuk menurunkan berat badan. So doktor automatically, otak ni dah bagi signal kepada perut, cepat kenyang. Doktor berjaya menurunkan berat badan daripada 90 kg kepada 65 kg. So itu mengambil masa selama 6 bulan. Banyaklah duit keluar masa tu. Saving PT-PTN habis kat situ je. Bila doktor dah capai berat 65 tu, baru doktor pergi masuk ke gym. Masa tu doktor stay dekat, masa di Universiti Melaya lagi. So dekat tempat doktor tu memang ada gym sebab doktor duduk di luar. So memang doktor buat cycling. Masa tu buat 1 jam. Make sure dalam 1 minggu tu doktor buat 3 ke 4 kali. Masa tu rasa energi banyak sangat dan doktor nak channelkan doktor punya stress masa tu. So doktor channelkan kepada exercise. Doktor pergi juga, doktor kumpul-kumpul duit, doktor pergi juga ke, masa tu doktor pergi Slimming Sanctuary, doktor tak pasti ada ke tak lagi sekarang. Masa doktor pergilah buat treatment, tu pun nampak daripada majalah juga tu. Mula-mula pergi dulu untuk trial session, RM15 je. Tapi lepas tu, ting-tong, diorang pun konsult, pandai diorang konsult kan. So join 9 kali, lebih kurang berapa ribu dah. Itu pun harga student lah masa tu. Okey, masa tu memang Alhamdulillah turun lah daripada 65 tu dah exercise turun lah kepada 60. Tapi daripada 60 turun kepada 55. Tapi sebenarnya program tu selain daripada rawatan yang dia buat dekat sana, balik tu dia bagi kita satu diet tau. Diet dia tu sangat strict. Antaranya ialah satu hari tu pagi tu makan kopi saja tanpa gula, kopi atau tea minum. Dan kemudian tengah hari tak makan nasi langsung, makan cabbage sahaja yang direbus, carrot, cabbage dan juga brokoli. Yang tu nak kena amalkan selama 7 hari. So, bila fikir balik, sebenarnya kalau tak pergi slimming session tu pun, kalau kita ikut diet yang betul, sebenarnya kita boleh turunkan berat badan kita. So, sejak daripada tu berat badan doktor yo-yo 55 sampai 65. Itu memang bila tak jaga tu sampai 65 lah. Tapi susah sebenarnya nak dapat 55 kilo tu. 55 ke
Kalau 58 tu pun dah memang cantik lah. Habis saja first degree dekat Universiti Melayu, doktor teruskan dengan second degree doktor iaitu medical lah, MBBS dekat Cyberjaya University College, CUCMS. So masa tu atas faktor banyak nak kena belajar, ya, bukan sebab stres ya, belajar banyak, jadi kurang waktu untuk beriadah. Waktu untuk beriadah tu ada, tapi tidak cukup untuk balancekan intake yang doktor ambil. Sebab masa tu banyak study group, sebab terlalu banyak benda nak belajar, buat study group. So bila study group ni faham je lah kan, bila diorang pergi makan pun nak kena ikut makan sekali, tapi menyalahkan orang lain pula. Sebenarnya diri sendirilah, boleh je nak ikut makan, tapi janganlah makan kan, minum air kosong je. Tapi tak boleh juga. So berat badan doktor naik semula kepada 65 kilo. Sampailah masa tu doktor start bekerja di Hospital Melaka sebagai houseman. Masa tu doktor tambah lagi berat badan walaupun turun naik tangga, tak pakai lift kebanyakan masa, dan berlari ke sana sini buat CPR and everything. Masa tu balik saja daripada kerja terus tidur. Yang penting masa tu ialah tidur sajalah. Tapi makan tu mesti balik tu makan dulu, lepas tu terus tidur. Tak elok sebenarnya. So masa tu memang tak exercise langsung, so naiklah lagi berat badan. Try jugalah untuk kurangkan berat badan. Terpengaruh dengan seseorang, belilah korset namanya Premium Beautiful. Sebenarnya dia hanya membentukkan tubuh sahajalah, memang cantiklah bentuk tu, tapinya berat tu still tak kurang. Di penghujung housemanship, doktor bertunang, alhamdulillah. Masa tu bertunang dengan berat badan 75 kilo tapi orang kata cute-cute, comel-comel je. Perasan betul. Dan kita orang plan untuk berkahwin lebih kurang setahun kemudian lah. So selepas housemanship tu, doktor terus dipanggil ke Jabatan Kesihatan Melaka. Masa tu doktor dipaksa untuk join public health. Masa mula-mula lah rasa dipaksa, tapi selepas tu doktor alhamdulillah rasa bersyukur sangat-sangat. Dan masa itulah membuatkan doktor terdetik yang doktor ni adalah seorang doktor dan doktor sepatutnya menjadi seorang role model kepada orang lain. Dan bila doktor bercakap berkenaan dengan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, masalah period tak regular, susah nak dapat anak disebabkan masalah hormon, doktor terfikir balik. Nasihat orang, tapi apa pandangan orang kepada doktor yang menasihat tu kalau doktor tu sendiri obes? Sebabnya masalah-masalah tadi tu boleh dikurangkan dia punya efek dia dengan menurunkan berat badan. Doktor rasa itu adalah satu tanggungjawab doktor. So start daripada hari tu, doktor mula buat research berkenaan dengan weight management dan juga exercises. Untuk diet doktor tak ada masalah sebabnya doktor memang banyak makan sayur, banyak makan buah. Cuma doktor lebihkan pencarian doktor tu kepada bahagian exercise. Di mana masa tu doktor start dengan HIIT, High Intensity Interval Training. Masa tu memang tiap-tiap hari buat dalam 20 minit. Bila ada masa saja doktor akan buat HIIT. 15 minit pun cukup. Tapi dalam satu minggu tu doktor akan pastikan 3 kali HIIT. Alhamdulillah lepas buat HIIT tu dalam sebulan macam tu memang nampak firm sangat. Badan memang cantik, lemak hilang. Dia beza tau kalau kita hilang berat badan, turun berat badan hanya dengan diet sahaja, compared tu kalau kita turun berat badan dengan exercise. Kalau turun berat badan dengan diet sahaja, anda boleh nampak lembik-lembik dekat anda punya kulit, badan anda lembik-lembik walaupun berat tu turun. Tapi kalau anda exercise dan turun dengan cara exercise, badan anda akan pejal, otot anda akan well built, dia tak akan jadi berketul-ketul. Sebabnya walaupun perempuan, doktor faham sebab ramai perempuan yang takut kalau exercise HIIT lah, angkat berat lah, semua tu akan jadi berketul-ketul, tak nak. Tak, sebenarnya benda tu tak berlaku. Kecuali lah kalau anda memang nak bina badan, anda kena train tiap-tiap hari dan juga anda ada suplemen dia dan sebagainya, itu yes. Bila otot anda terbina, dia akan jadi macam satu burner untuk fat anda. So bila anda tak buat apa-apa pun, anda berehat ataupun baring pun, otot anda tu akan bekerja untuk burn fat yang anda ada. So sebenarnya exercise adalah sangat bagus. Tapi exercise bukan satu-satunya cara untuk menurunkan berat badannya, kena couplekan juga dengan diet. So alhamdulillah doktor kahwin. Masa doktor kahwin tu, majlis kahwin doktor tu, doktor berat doktor dalam 63 macam tu, alhamdulillah. Tanpa makan apa-apa suplemen ya. Dan kemudian ding-dong naik semula. Tak tahulah what happen. Happy-happy ni dengan husband, makan itu, makan ini walaupun tak kerap lah. So diet tu tak berapa berjaga. HIIT tu doktor masih buat lagi dan doktor memang ada treadmill yang doktor beli sebab nak menjaga kesihatan kan. So buat juga, tapi yo-yo.
So berat tu naik kembali kepada 65-68 kilo. Sampailah pada tahun 2019 hujung, dalam bulan 10 macam tu, doktor berjumpa dengan satu jenis medical treatment untuk weight loss yang memang terbukti secara kajian saintifik ya, di-approve by FDA dan digunakan juga di Malaysia untuk weight management. So doktor pun pakai ubat ni. So ubat ni ialah, tujuan dia ialah untuk menyekat selera makan. Sebabnya kita ni bila kita makan, otak kita akan menghasilkan satu jenis hormon ya. Hormon ni kita panggil satiety hormone. Hormon yang menyebabkan kita rasa puas dan rasa kenyang. Dalam keadaan yang normal, bila kita makan, otak kita akan hasilkan hormon dan hormon tu akan menyebabkan kita rasa kenyang dalam tempoh 3 ke 4 jam. Sebab itulah lepas 3 ke 4 jam tu kita akan rasa nak mengunyah balik ataupun rasa nak makan. Tapi dengan medical treatment ni, alhamdulillah dia memanjangkan rasa kenyang tersebut selama 13 jam. So indirectly, doktor buat intermittent fasting lah kiranya. Sebab bagi doktor, intermittent fasting kalau tak ada bantuan medical treatment yang doktor cakap tu, doktor memang tak boleh nak buat. Doktor pernah try sendiri intermittent fasting, tapi doktor hanya boleh bertahan selama 3 hari saja untuk intermittent fasting. Lepas tu memang tak boleh out. So alhamdulillah dengan medical treatment ni, doktor berjaya mengurangkan berat badan doktor kepada 56 ke 55. Kadang-kadang naik 56 balik lah, 55-56. So I'm happy dengan 55-56 sebabnya rangka doktor agak besar. So BMI doktor pun 21 ke 22. Alhamdulillah lah, bagi doktor tu okey. And I'm feeling great. Alhamdulillah. Jadi pesanan kepada anda semua, jika anda ada masalah berat badan, anda dah cuba macam-macam ya, anda dah cuba diet, anda dah cuba exercise, tapi anda rasa anda ada masalah dari segi mengawal selera makan, anda boleh datang berjumpa dengan doktor. Sebab bagi doktor, obesity, overweight adalah satu penyakit yang menjadi bom jangka kepada penyakit-penyakit lain kalau kita tak rawat. Jadi kita kena rawat sekiranya anda dah cuba lifestyle changes tapi tak berjaya. Okay? So akhir sekali nak makan tu ingat-ingat dan selalulah exercise. Dan kalau anda tak pernah exercise, boleh mula exercise daripada sekarang. Tak perlu berlari, anda boleh berjalan sahaja. Dan kemudian bila energy level anda dah tinggi, anda boleh tingkatkan aktiviti anda. Okey, semoga semuanya dalam keadaan yang sihat dan turunkanlah berat badan untuk kesihatan.